saya tahu bahawa surat-surat telah boleh edarkan, tapi kita tidak mendedahkan lagi di luar daripada lingkungan parti, hanya dalaman. Tetapi akhirnya dia akan pecah juga dan perlu diketahui untuk umum isu yang kita hadapi. Isu yang kita sedang hadapi ketika ini iaitu untuk mengisi pilihan raya PKR 2015 Parlimen di Kedah di negeri tak ada. Dan isu Parlimen, kita ada 15 Parlimen, 9 Parlimen adalah PKR dalam pembahagian. Kemudian dalam pembahagian baki 6 kursi Parlimen adalah tujuan kita dengan PKR adalah amanah. Amanah. Itu tujuan antara amanah dan PKR dalam perundingan. Tetapi kemudian ada 2 kursi Parlimen dituntut oleh DAP, iaitu Parlimen Baling dan juga Parlimen Jerai. Jadi ini yang menjadi isu yang kita hadapi, iaitu kita mengambil satu pendirian masa perundingan antara amanah dan juga PKR, iaitu dalam konteks negeri Kedah. Dalam konteks negeri Kedah, kami dua-dua parti komponen bersetuju, iaitu DAP tidak bertanding untuk kerusi Parlimen. DAP hanya cukup dan memadai untuk 2 DUN saja, iaitu DUN Lega dan DUN Kota Abdul Rahman. Itu tujuan yang kita capai. Tetapi DAP terus membuat tuntutan, iaitu mereka mengatakan mereka ada Melayu dalam DAP dan sebagainya. Tetapi kami masih berpendapat dalam konteks Kedah ini 80% 75% pengundi Melayu, yang majoritinya masih lagi mempunyai satu persepsi dan juga sentimen. Bukan DAP itu tak baik tak, sentimen tidak boleh menerima DAP dalam konteks negeri Melayu seperti Kedah ini. Jadi oleh kerana kita banyak bergantung kepada undi Melayu di Kedah ni, maka itulah pendirian yang kita ada. Tetapi apabila diumumkan malam tadi, kita dah melalui satu proses, diumumkan malam tadi, itu salah satu daripada Parlimen Jerai yang diperuntukkan kepada amanah di awalnya itu telah pun ditandingi oleh calon parti DAP. Dan calon parti DAP itu adalah daripada pimpinan Melayu lah, DAP Kedah ni, dan Melayu. Jadi oleh kerana isu ini yang kita lihat, dia memberi kesan kepada mungkin prestasi amanah terutamanya, yang sentiasa dituduh bahawa parti ini adalah parti yang menjadi kuda tunggangan, parti yang menjadi bawah DAP dan sebagainya. Jadi kita bimbang sebenarnya, kalau sekiranya kerusi ini Melayu 80% Jerai ini ditandingi oleh DAP, maka dia akan menjejaskan kursi-kursi yang lain. Itu saja isu politik di Kedah. Mungkin yang lain tidak ada isu lah. Pendirian kita ni bukan kita tak suka DAP, tetapi pengundi-pengundi itu, sikap pengundi itu kita ambil kira dalam isu politik. Isu ini sebenarnya menjadi isu dalaman sejak sebulan, hampir sebulan, mungkin lebih daripada setengah bulan, iaitu di awal Oktober. Apabila kita dapat maklumat DAP ditukar dengan atas alasan ditukar dengan Parlimen Alor Gajah, dia swap. Ini pimpinan amanah yang besar lah dengan DAP.
So anti gajah dan diberi jerai kepada DAP. Jadi di peringkat Negeri Kedah saya sebagai pengurusi pada ketika itulah, sekarang dah dimaklumkan saya tak jadi pengurusi lagi. Apabila kita mengetahui pada awal Oktober kita membuat mesyuarat pada 14 Oktober, Jawatankuasa Perhubungan Amanah Negeri Kedah mengambil ketetapan menolak kerusi jerai diberikan kepada DAP, dan sekiranya diberikan kepada DAP, kita menyatakan dengan tegas kami akan menarik diri daripada proses pilihan raya PRU ke-15. Itu keputusan yang agak tegas, keras, supaya pimpinan menimbang. Kita tak maksud itu, supaya pimpinan menimbang kerana betapa seriusnya isu itu dan disetujui macam itu. Tetapi akhirnya apabila kita bawa mereka timbang semula dan sebagainya, sekali lagi kita dapat maklumat nak diberi juga kepada DAP jerai pada 17 selepas itu dalam 26 bulan Oktober nak diberi juga. Maka sekali lagi kita buat mesyuarat. Saya cukup demokrasi dalam isu ni dengan ahli-ahli, baru buat mesyuarat 27 Oktober juga. Sekali lagi Amanah Negeri kita tak boleh diberikan kepada DAP. Itu keputusan yang dibuat oleh kita. Jadi sekarang apabila itu keputusan, maka Amanah telah pun mengeluarkan satu surat bahawa untuk sementara ni kita tidak menjalankan apa-apa kegiatan pilihan raya, melibatkan parti kita dan melibatkan parti rakan dan sebagainya. Ini menimbulkan satu tekanan kepada pimpinan sehingga pada 29 apabila nak dibuat satu pengumuman, kita juga tidak hadir dalam mesyuarat itu oleh kerana ini keputusan yang kita ada. Jadi kita dapat maklumat akan diserahkan kepada DAP juga kerusi jerai. Itu kedudukan. Malam tadi saya mengambil satu sama-sama rakan-rakan mengambil satu pendirian, iaitu kita perlu mengambil satu sidang media. Sekarang telah diumumkan penambahan calon akan dilakukan pada 5 hari bulan. Selama ini kita tidak dedahkan kepada umum tentang perselisihan, perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan pimpinan dalaman ini antara negeri dan juga nasional, Amanah Negeri terutamanya dan juga nasional. Tetapi sekarang apabila dibuat juga keputusan media, sidang media yang dibuat pada petang ini sebenarnya bertujuan untuk mendedahkan kepada umum, dan kita ingin supaya penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan juga mereka-mereka yang bersimpati pada Pakatan Harapan mengambil suatu tindakan mendesak lagi pimpinan walaupun sudah ada keputusan supaya menukar keputusan itu, iaitu mengembalikan kerusi ataupun parlimen jerai kepada Amanah. Itu tindakan yang kita ingin sebut pada hari ini, betapa perlunya, berapa kritikalnya kalau sekiranya bahawa sekarang sudah menjadi suatu pengetahuan umum dan pihak PAS dan pihak UMNO yang menjadi saingan kepada BH. UMNO mewakili Barisan Nasional, PAS mewakili Perikatan Nasional, menunggu-nunggu untuk menggunakan isu ini, isu DAP. Kita apabila kita buat keputusan bahawa beri DAP
pada DAP Jerai seolah kita memberi satu bola tanggung kepada mereka. Mereka cukup gembira sekarang sebenarnya. Mereka tidak payah bersusah payah lagi. Kerana isu ini akan dijadikan modal yang sangat berkesan untuk PAS dan juga untuk UMNO dalam menyatakan bahawa amanah dan juga PKR sebenarnya mereka ini tidak dapat menjaga kepentingan Melayu. Ini sesuatu yang sangat sensitif kepada pengundi-pengundi di negeri Kedah. Jadi inilah di antara perkara yang kita rasa masih ada peluang. Sekarang hari ini 30 hari bulan, 5 hari bulan, ada peluang untuk ditukar, untuk diubah pembahagian kursi ini supaya dikembalikan kepada amanah sebagai parti yang mempunyai majoriti Melayu. Ini tujuan asal media yang kita adakan pada hari ini, dan tuan-tuan akan melihat bahawa sudah tentulah parti-parti yang ada ini tidak dapat memberi kerjasama kepada parti DAP yang bertanding di Parlimen Jerai, oleh kerana semua pihak tidak merestui mereka bertanding di sini dalam konteks di Parlimen Jerai. Itu keadaan yang berlaku pada ketika. Jadi saya kira itu adalah fasa pertama dalam sidang media ini, dan kemudian tuan-tuan boleh masuk pada fasa kedua yang saya kira bergantung pada soalan yang akan pihak media kemukakan kepada saya. Saya kira yang ini dulu untuk peringkat awal, kemudian boleh berbangkitlah isu pemecatan dan sebagainya akan saya jawab. Okey, saya buka pada media. Datuk, tindakan ini akan dilihat atau dikatakan bahawa amanah ini dia tak nak ada setiakawan yang terpati dalam Pakatan Harapan. So benda tu mungkin akan menampakkan seolah-olah pimpinan Pakatan Harapan amanah di Kedah ni terutamanya tak nak ada kerjasama kepada DAP walaupun Aiman satu kursi. Kita sebenarnya sama-sama, bukan kita saja, kita dengan PKR harus bersetuju bahawa dalam konteks Kedah masih belum sampai masa untuk DAP mula melebarkan ataupun masuk ke dalam kursi-kursi yang dikira di majoriti Melayu dan luar bandar. Belum sampai masa. Kalaulah kiranya benar-benar ataupun sudah melalui satu proses yang sesuai kita lakukan, iaitu kita akan mula menjalankan kempen. Sekarang pun sebenarnya kita banyak mempertahankan DAP dalam ucapan-ucapan kita. Betapa teruknya kita menghadapi serangan-serangan daripada PAS dan juga pihak UMNO. Kita sebenarnya mempertahankan DAP di antara rakan strategik kita, terutamanya amanah. Hampir 100%. Ada beberapa orang saja, beberapa golongan kecil saja daripada bukan Melayu ada dalam kita, tapi masih ini sifat Melayu. Dan dengan adanya rakan kita DAP, sebenarnya dia banyak memberi manfaat kepada kita, iaitu pundi-pundi kaum Tionghoa bukan Melayu melihat kita ni agak terbuka. Kita dapat manfaat dengan kita bersama-sama DAP. Sebenarnya kita tidak melihat dan kita menganggap di antara parti-parti yang berasaskan bukan Melayu, DAP terbaik. DAP terbaik berbanding dengan parti-parti lain untuk dijadikan rakan gabungan dalam konteks politik sekarang. Jadi tidak timbul soal kita anti dan sebagainya, dan kita merasakan kita perlu satu proses untuk meyakinkan pengundi-pengundi. Kalau pengundi bandar tak ada masalah, pengundi kampung kita ada masalah. Itu sebenarnya bagi kita masih belum sampai masa untuk bertanding di kawasan luar bandar, kecuali sampai satu ketika pengundi itu tidak melihat lagi sentimen kaum. Sentimen kaum bukan lagi menjadi asas. Sebab itu
kadang-kadang kita nak samakan kita dengan UK, United Kingdom, yang ketika ini baru saja mendapat Perdana Menteri yang baru sudah bersih baru. Itu tak apa, UK 200 tahun dah demokrasi, mereka boleh terima. Tetapi kita baru masih 60 tahun, masih baru, belum lagi sampai ke peringkat tu. Jadi elemen kaum itu masih dia ambil kira di dalam meletakkan calon bagi satu kawasan. Betul, tadi dalam sidang media Milo ada cakap keputusan yang dibuat itu adalah keputusan Majlis Pimpinan Presiden Pakatan Harapan, yang mana keputusan untuk DAP Tanding Hijrah ini adalah muktamad, dan ianya bersandarkan pada perjanjian antara Amanah dan juga DAP, yang mana Alur Gajah diberi kepada Amanah dan Jerai diberi kepada DAP, dan keputusan ini mungkin tak akan ditukar dan muktamad. Boleh komen sikit? Dalam politik tak ada yang tukar. Kita sedia maklum bahawa selagi mana belum penamaan calon pada pagi itu, isi borang tu, boleh berlaku perubahan. Tak ada muktamad 100%. Masih boleh dibuka kalau dilihat bahawa ini menjejaskan peluang Pakatan Harapan. Yang pentingnya peluang Pakatan Harapan. Kalau tuan-tuan tengok DAP bertanding di Jerai ni, ada harapan dalam konteks assessment yang ada. Saya tanya, ada orang kata DAP ada harapan? Tak ada harapan di Jerai ni. Tak ada orang di Jerai untuk DAP menang pada cuti ni. Jadi itu sebenarnya realiti yang ada. Artinya dalam konteks serigit manapun, selagi mana belum lagi ada penamaan calon di Siborang dan Serah, masih lagi boleh dibuat perubahan. Itu pandangan kami. Sebab itu kami panggil media ni supaya masyarakat sendiri, penyokong-penyokong PH sendiri memberi satu pandangan kepada pimpinan betapa penting untuk dibuat perubahan untuk menyelamatkan kursi-kursi yang lain. Bukan melibatkan Jerai saja, melibatkan kursi pokok sena, melibatkan kursi yang ditandingi oleh kita pada Terak, melibatkan kursi yang ditandingi oleh kita Sik dan sebagainya. Dia ada dia punya spill over, kesan limpahan kepada tempat-tempat yang lain. Itu yang menjadi kebimbangan kita. Baik-baik kita sekarang ni kita terima hakikat itu. Yang pentingnya kita nak pastikan PH menang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu yang penting sebenarnya dalam tim anda. Selain daripada Kedah, kesan global mungkin bukan hari Kedah, mungkin akan pergi ke negeri-negeri yang menjadi maju Kelantan dengan mungkin negeri lain juga. Ya, tuan-tuan sedia maklum bahawa hingga sekarang Presiden PAH, apa isu yang paling utama? DAP. DAP ini menjadi isu nombor 1 dan menjadi cabaran kepada kami. Macam mana parti Pakatan Harapan, terutamanya Amanah, hanya mendapat undi Melayu sekitar 15%. Sekitar 15% kita dapat. Nak dapat 20% pun susah. Sebab terlalu sentimen tu. Tak boleh Amanah ini bersama-sama dengan DAP. Kami setuju dengan PH, ayat itu biasa. Kami setuju dengan PH, tetapi kami ada masalah dengan DAP. Jadi macam mana kita nak ambil masa sedikit, pecahkan isu ini, supaya jangan lihat. Sebab itu kita selalu syarahkan Pulau Pinang, kajian Pulau Pinang buat peruntukan yang banyak lebih banyak pada dahulu kepada program-program yang melibatkan aktiviti Islam. Untuk tahfiz pun diberi, macam-macam dibuat oleh kajian Pulau Pinang. Kita bawa hentawan ke kampung-kampung, itu pun masih belum dapat memecahkan lagi hingga sekarang. Jadi itu masalah politik yang kita hadapi. Bukan kita saja-saja pasal. Bila kita pilih DAP rakan kita yakin dia di antara rakan yang terbaik. Saya tidak pernah mengatakan DAP tak baik, rakan yang terbaik dalam kita memilih. Dan masa Pakatan Rakyat lagi, bukan sekarang Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat lagi saya sudah dalam PAS. DAP banyak membantu kita dalam mencapai keputusan yang cemerlang pada tahun 1999 kan, sama dengan DAP. Jadi kita sudah pun, tetapi pimpinan baru yang ada DAP sekarang ni terlalu mungkin nak ke hadapan lebih cepat dan sebagainya. Harap mereka bersabar sekejap untuk
untuk kita cuba membaiki lagi apa yang ada. Dan tak wajar jadikan Jerai ini sebagai testing ground, satu tapak percubaan dalam keadaan kita ni nak supaya kita menang sebanyak mungkin untuk pastikan PH menang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita tak mau lagi. Tak apa, kita jadi 1-2 penggal kerajaan, insya-Allah. Apabila kita jadi 1-2 penggal pertama, penggal kedua, kita akan guna semua tentera kerajaan. Pada ketika itu barulah kita harmonikan kaum melalui program-program supaya tidak ada lagi perbezaan kaum dan sebagainya. Itu peranan yang akan kita buat. Tapi sekarang masih lagi belum, sebab kita belum pegang tampuk kerajaan. Kita tak kawal lagi media. Itu penting. Once kita kawal media, kita boleh mencorakkan pemikiran. Kita boleh didik daripada sekolah. Kita boleh didik masuk universiti, jadikan pelajaran supaya daripada anak-anak lagi sudah mula duduk bersama dan sebagainya, tak ada lagi soal isu kaum pada mereka. Tapi sekarang masih belum bagi saya. Betul. Sekarang dalam isi ni pula tu, Datuk kelihatan macam yalah dari segi orang ramai yalah. Tapi dari segi pimpinan amanah negeri yang lain tu, timbalan tu setiap usahanya tu tidak berada bersama Datuk hari ini. Dan Datuk katakan meeting sebelum ni dah dibuat persetujuan untuk macam tadi tu. So sebenarnya apa pendirian dia buat sebenarnya? Saya apabila kita buat pendirian mula 100%, sebenarnya hampir 100% sokong pendirian ni. Tapi kita sedia maklum dalam perjuangan. Saya dah pernah lalui. Bila mari susah tu tak semua nak bersama kita. Itu satu benda, tak semua orang sanggup untuk mengambil risiko dalam politik. Saya mengatakan kepada mereka pada ketika nak buat keputusan, saya kata tuan-tuan sedar apabila nak buat keputusan, tuan-tuan setuju, tuan-tuan tahu tak yang akan mula jatuh dalam gaung kepala kereta api. Nanti kepala yang jatuh gabak ada di atas. Tetapi itu keputusan yang dibuat. Tetapi saya sudah melalui isu-isu seperti ini pada ketika menghadapi zaman almarhum Ustaz Izan. Semua sokong saya pada ketika itu, siapa yang ada pada ketika itu. Akhirnya tinggal beberapa orang bersama saya pada ketika nak sokong. Kita semua sokong, Datuk akan jadi pengganti dan sebagainya. Tapi apabila dah sampai betul-betul nak hadapi, mana pergi habis ni? Lalu mati saya tinggal tak berapa orang. Itu sebenarnya lumrah dalam politik. Jadi berapa orang sebenarnya yang itu dalam pimpinan? Siapa yang bersama Datuk dalam pimpinan tertinggi amanah? Sekarang kalau kata saya sekarang macam ketua pemuda, kumpulan ketua pemuda, dan antara 6 ke 7 kawasan bersama saya daripada 15. Itu yang betul-betul. Mungkin hari ini mereka nak istihad